and let's move on to our last presentation for today by teacher Muhammad Alif bin Osman from MRSM Tun Muhammad Fuad Stephen Sabah. This time he is going to be presenting his Kampung Code project. And while Mr. Muhammad Alif is getting ready, let me read a bit of a synopsis of his project. So this one, like its namesake, Kampung Code, coding learning has grown rapidly in Malaysia. Ironically, in Sabah, this development is slow, especially in rural areas due to constraints of basic facilities. Therefore, a learning kit known as Kampung Code was created to help rural students, especially B40 students, to learn the basic of coding without using a computer. Ooh. The project has been implemented since 2019 and has been tested on over 1,000 primary school students around Sandakan, Telupit, Kinabatangan, and Beluran. What's unique about this project is that the teaching staff and operators of this project consist of students who also contributed ideas in developing this project. Talk about student empowerment. And with that, I welcome Mr. Muhammad Alif to take the floor. Halo, Assalamualaikum semua. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam perkenalan. So, terlebih dahulu, harap semua rekan-rekan yang ada dalam sesi pada petang ini tidak begitu janggal kan saya pakai warna pink ini, istri saya punya. Sekarang saya di KK, saya bekerja di Sandakan. Setiap ujung minggu saya akan travel 700 km lah setiap ujung minggu untuk sekarang jumpa dengan keluarga. Jadi sekarang saya guna bekerja, jadi fully tidak apalagi mendatangkan perasaan yang tidak enak begitu. Oke, jadi sekarang giliran saya untuk membuat sedikit perkongsian, mungkin kisah daripada projek yang telah dilaksanakan. Tapi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada tim Unification sebab selepas ikut projek Cikgu Kickstart, walaupun pelaksanaan projek ini dia tidaklah progresnya itu masih sedikit disebabkan oleh beberapa perkara yang saya akan terangkan di dalam sesi ini. Tetapi banyak peluang yang kita dapat macam Kampung Code, banyak mendapat tawaran untuk co-sharing session, and then ada juga mendapat tawaran daripada beberapa agensi untuk buat collaboration dan sebagainya lah. Okey. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Ada juga beberapa orang guru yang saya kenal dalam sesi pada hari ini, macam Cikgu Nirmala. Tapi sedikit mengenai saya. Saya Cikgu Alif, saya ajar geografi. Saya sudah mengajar tahun ini mungkin kalau tidak salah saya 8 tahun lah. Dan saya memang orang asal Sabah. Dan saya sangat sangat suka integrate teknologi lah, sebab saya percaya teknologi ini salah satu daripada tools yang boleh open lebih banyak peluang pembelajaran kepada pelajar-pelajar kita lah, in terms of dorang punya knowledge, dorang punya pembangunan kemahiran, innovation dan sebagainya lah. Okay. Ini adalah mungkin isi kandungan yang telah saya gariskan lah. Saya cuba untuk meet sesi pada hari ini punya guideline, dan saya buat timeline beginilah, ada yang saya gabungkan dan sebagainya. Dan saya pecahkan kepada 4 yang saya akan cuba kongsi dengan kawan-kawan semualah. Okay, mungkin perkongsian pada hari ini mungkin sedikit berbeza. Bukan juga berbeza sangatlah. Mungkin nanti kawan-kawan akan heran mengapa perkongsian ini macam ikan. Tapi saya cuba untuk fahamkan. Sebab di sini kalau tadi pun Cikgu Stacy pun ada bagi tahu ini belajar coding kan, dan saya bagi tahu saya ini cikgu geografi. Jadi macam kurang ada kaitan di situ. Kenapa cikgu geografi buat sesuatu mengenai coding kan? Jadi saya cuba untuk sampaikan cerita-cerita ini supaya kita mungkin cikgu-cikgu mungkin boleh ambil nilai ataupun mungkin ada benda lah yang boleh kita ambil daripada sesi pada kali ini. Mungkin untuk cikgu-cikgu
dapat inspirasi kah, ataupun mungkin dapat idea untuk buat projek seumpama inilah. Okey, so terlebih dahulu mungkin sedikit perkenalan. Saya mengajar di MRSM Tun Muhammad Fuad Stephen, Sandakan Sabah dalam bulatan ni lah. So kategori sekolah ni adalah kategori luar bandar, tapi fasilitinya sangat baguslah alhamdulillah, sebab sekolah pun sekolah baru. Dari segi background student di sekolah saya ni, saya rasa mungkin lebih daripada 60% pelajar. Ini saya ambil secara kasar based on data yang diberikan lah. Lebih daripada 60% pelajar ni adalah daripada kawasan luar bandar ataupun pedalaman. Memang berselerak lah, ada daripada Keringau, ada daripada Tawau. Memang satu Sabah lah pelajar-pelajar kami ini. Dan mungkin kurang daripada 40% sahaja pelajar adalah daripada luar bandar lah. Saya dapat simpulkan mungkin isu ni agak sensitif sedikit. Saya tidak tahulah, saya takut saya kena kena marah dan sebagainya oleh orang-orang yang berkaitan. Tapi saya boleh simpulkan, walau selalunya bila kita bercakap mengenai MRSM ni kan, mesti orang cakap macam sekolah pandai, mengambil pelajar-pelajar yang pandai dan sebagainya kan. Mungkin betul, tetapi saya rasa situasi di Sabah ni agak berbeza sedikit. Kalau macam kami di Sabah, di Kesedakan ni, saya boleh kata kita amat kekurangan calon, dan kita memang buat outreach lah, menerusi unit bimbingan konseling memang akan buat outreach setiap tahun untuk mencari pelajar-pelajar yang berpotensi untuk masuk ke dalam MRSM lah. Jadi mungkin sedikit gambaran yang boleh cikgu nampak, dan mungkin itulah yang gambaran yang boleh saya gambarkan mengenai latar belakang sedikit dengan pelajar saya dan juga sekolah saya lah, situasi dia. Ini saya kongsi juga lah sedikit besides daripada daripada Kampung Kot. Apa intervention yang saya buat sendiri di sekolah saya pada tahun 2014 saat saya masuk sekolah tu, sehingga tahun 2016 kebanyakan intervention yang saya buat, ya saya guru geografi. Memang saya hanya ajar geografi saja daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3, dan sekarang pun sudah tidak ada tingkat 3. Dan walaupun kita cakap pembelajaran karena diukur daripada kejayaan A-nya ke bilangan straight A, saya rasa itu tipu. Memang at the end orang akan tanya juga, anak awak dapat berapa, anak awak dapat berapa, keputusan SPM dirankingkan dan sebagainya lah. Dulu masa awal-awal itu saya sangat strict dengan perkara-perkara seperti inilah. Maksudnya apa intervention yang saya buat itu memang fokus utamanya adalah pelajar mesti menguasai topik geografi yang saya ajarkan, dan akhirnya boleh mendapat skor yang terbaik lah. Tapi bukan saya berkata saya berhenti buat benda ni sebab saya tak percaya benda untuk dapat skor A dijadikan sebagai ukuran. Semua itu betul, tidak ada salah, tidak ada yang betul lah. Tetapi apa yang saya tambah selepas tahun 2017 sehingga kini adalah beralih. Kalau dulu lebih fokus kepada bagaimana saya boleh pastikan pelajar saya ini faham topik ataupun pembelajaran yang saya ajarkan, dan mereka pun dapat sesuatu dari segi gradingnya. Dan saya adalah pada ketika itu adalah raja dalam kelas itu lah. Saya yang sediakan semua. Buat BBM dia, apalagi buat semua lesson itu semua. Cuma mungkin reflection itu kita ambil lah. Tapi daripada pengalaman selepas itu dan mengikuti beberapa conference, ikut beberapa projek daripada program-program education macam Microsoft punya program, dan saya realize satu benda bahawa sebenarnya lagi long term adalah bagaimana kita boleh pastikan seseorang pelajar ini dia boleh orang kata dia lebih daripada grade itu sebenarnya. Sebab saya yakin setelah cuba benda-benda program-program pemerkasaan pelajar ni, grade itu akan datang kemudian selepas benda-benda begini berlangsung lah. Jadi mungkin kita punya dapatan mungkin berbeza, tapi saya rasa dia tidak banyak beza dapatan ini, dan mungkin sahabat-sahabat pun setuju juga lah. Dan apa yang dibuat sejak tahun 2017 sehingga kini adalah kita banyak buat projek aktiviti memperkasakan pelajar. Maksudnya kebanyakan daripada projek yang dilakukan pelajar itu boleh saya katakan 70 hingga 90% adalah dilaksanakan oleh pelajar itu sendiri, dan kita cuma guide dan sediakan platform apa yang sepatutnya kita monitor, apa yang pelajar lakukan lah. So itu sedikit sedikit latar belakang lah. Nanti mungkin saya akan nampak dia punya
berkaitan kenapa kampung kot ini dilaksanakan, sebab dulu saya tidak begitu dapat banyak peluang untuk jelaskan kisah mengenai kampung kot ni, bagaimana dia boleh sampai jadi macam itulah. Okey, so bercerita mengenai projek saya pula. Sekarang kita beralih kepada yang kedua lah. Tadi sedikit latar belakang mengenai apa yang intervention yang kita sudah buat, latar belakang pelajar saya. Sebelum itulah pelajar-pelajar saya ini, saya pernah tanya lah beberapa kali kan, setiap tahun kalau ada pelajar tingkatan 1 yang masuk di kelas, saya tanya pelajar siapa yang pernah pergi luar Kuala Lumpur lah contohnya. Mungkin yang angkat tangan dalam 1 atau 2 orang. Saya tanya lagi, berapa orang yang pernah ke Kota Kinabalu? Maksudnya dalam negeri lah. Mungkin separuh daripada kelas. Maksudnya pelajar saya di Sandakan ini mungkin in term of academic tu boleh kita katakan okey, tapi dari segi peluang untuk expose dengan sorry, ada apa kata? In term of mungkin pengalaman, orang expose dengan real world itu sangat-sangat sedikit. Bukan mereka saja, cikgu pun sangat kurang lah peluang untuk kerja dan program kalau kita compare dengan apa yang ada di Semenanjung Malaysia inilah. So berbalik kepada projek saya ini, yaitu Kampung Kot, umum mengetahui bahwa kerajaan Malaysia ini sangat agresif. Kalau Kementerian Pelajaran sendiri pun memang sangat agresif untuk menekankan perkara-perkara yang berkaitan tentang pemerkasaan bidang STEM lah. Belajar coding, ada program yang diajarkan oleh MDEC, ada Hour of Code, Microsoft, Apple, Google sendiri pun, even kita punya syllabus pun diubah untuk kita ke arah pembangunan STEM lah. Even di MARA sendiri pun, dalam pelan strategik MARA memang perkara-perkara ini menjadi keras, yaitu kita mau memperkasakan STEM lah, dan salah satu elemen dia adalah pembelajaran coding. So ironi dia di Sabah ni kita memang sangat-sangat kurang. Jangan orang kata disclaimer lah sebelum saya pergi dengan lebih jauh. Kan saya bukan ingin menyelesaikan orang kata bagaimana cara belajar coding di sekolah saya, tidak. Sebab saya guru geografi, ini projek ini kita dilaksanakan di luar lah. Okey, ini sedikit perkongsian bagaimana sebenarnya pelajar saya di Sabah ni sebenarnya cuba juga untuk mencari mencari knowledge ataupun kemahiran ataupun kos-kos yang berkaitan tentang benda-benda ini. Sebab di Sabah ini memang ada tapi sangat-sangat limited. Jadi apa yang mereka buat adalah apa yang kami buat dulu bersama dengan satu orang cikgu Nawal. Kita orang bawa tidak saya 12 orang tadi. 12 orang pelajar ke UPM pada tahun 2019 lah. Tapi ini pelajar-pelajar yang boleh saya katakan ada sedikit kemampuan, ada juga parent yang petani, kumpul duit bagi duit dengan pelajar lah. Tapi saya pernah kongsi kisah pelajar ni masa cikgu kisah tu, namanya Mas Lan lah. Mas Lan ni dia berasal daripada Beluran. Saya silap, saya tu lupa bulan, tapi dia sudah habis sekolah 2 tahun yang lepas lah. Dia salah satu daripada 85% pelajar tingkatan 1 atau tingkatan 2 kami yang tidak ada pengetahuan asas. Even yang paling worst adalah ada pelajar yang masuk ke MRSM, di sana lah dia first time pegang komputer keyboard. Saya pernah marah seorang pelajar masa tengah buat graf di dalam kelas, mungkin itu pun turning point kepada saya juga. Saya ronda kelas, kenapa pelajar ni dia sangat slow, dia tekan satu-satu. Masa tu saya expect pelajar ni boleh tahulah kan, generasi sekarang ni dia memang pandai guna komputer dan sebagainya. Bila saya tanya, saya agak tinggi suara juga dengan pelajar tu, saya kata kenapa kamu lambat, semua orang lain sudah okey. Dia diam saja. Lepas tu kali kedua saya pergi tempat budak tu kata cikgu ini kali pertama dia pegang komputer. Masa tu saya rasa macam rasa sangat bersalah lah. Jadi itu pun salah satu turning point juga, salah satu daripada mengapa benda ini dilaksanakan. So kenapa saya kata masalah ini salah satu daripada 85% pelajar di sekolah saya yang tidak ada kemahiran asas. Sebab inilah sebabnya. Okey. Di sekolah dulu masa sekolah rendah tidak ada akses, pun kurang akses kepada ICT. Dan kebanyakan pelajar daripada luar bandar, itu tidak ada fasiliti di sekolah. Guru yang mengajar itu tidak berkemahiran ataupun bukan guru major kepada ASK ataupun ACT lah. Jadinya even masa kami pergi sekolah-sekolah pun masa buat projek, memang masa kami tengah buat pembubuhan dan sebagainya, even ada fasiliti pun di sekolah, tapi even ada makmal komputer pun di sekolah. Kami pergi di sekolah pinggir bandar, tapi komputer tu pun tidak boleh guna, ataupun cikgu pun dia tak mengajar sebab
Mungkin bukan kemahiran, dia disuruh mengajar saja untuk mengisi kekosongan guru. Jadi kebanyakan pelajar memang langsung tidak belajar coding lah, maksudnya mereka tidak kenal langsung apa benda-benda itu lah. Okey. Oleh sebab itu kami bersama dengan pelajar itu ciptalah satu kit, dipanggil sebagai Kampung Kod, iaitu satu kit, dia panggil sebagai unplug lah. Sebenarnya kalau kita cari dalam internet, ada seumpama inilah dibuat di luar negara, tapi dia buat dalam saiz yang besar yang melibatkan pergerakan badan, bukan macam inilah. So tujuan dia adalah supaya walaupun pelajar itu dia tidak memiliki akses kepada ICT macam komputer kah ataupun internet kah, tetapi dia masih lagi ada opportunity untuk belajar basic coding. Bukan tujuan dia untuk memandaikan pelajar itu belajar coding, tetapi kita mampu bahawa kita mau ensure bahawa budak-budak ni dia tahu benda ni nanti dia bukanlah alien kepada dia bila dia masuk institusi yang memang ada menyediakan platform kepada dia untuk belajar, terutamanya apabila dia masuk ke MRSM lah. Okey. Dan kalau sekolah-sekolah lain sekalipun lah. Okey. So dia merupakan satu kit pembelajaran lah macam ni saya tunjukkan tadi. Okey, kemudian basically dalam kit ni dia ada beberapa lah. Ada beberapa perkara, ada block code, mempelajari asas pemikiran komputer, di mana cuma ada 6 kod sajalah yang basic supaya pelajar ni tahu apa basic komputer lah. Sebab kebanyakan daripada platform yang digunakan oleh kebanyakan guru ASK ataupun RBT, mereka menggunakan macam Scratch. So konsep dia samalah. Okay, macam apa lagi tu, Our Code kan, saya pun lupa salah. Okay, so macam itulah gunakan Macode. Jadi memang platform dia sama, cuma kita unplugkan benda tersebutlah mengikut kesesuaian target audience kita, iaitu pelajar-pelajar sekolah rendah dan GIG tingkatan 1 lah. Okey, dan juga pelajar mempelajari asas bahasa komputer. Bahasa komputer ni ada banyak. Saya pun tidak begitu arif sangat juga dengan benda ini. Kita dah tanya juga lah beberapa orang guru sains komputer, jadi kita pilih JavaScript lah, sebab ini bahasa yang paling mudah. Ada banyak lagi kan, Python, C++ dan sebagainya. And then ada juga aktiviti praktikal yang pelajar akan lakukan, iaitu mereka bukan sahaja belajar bagaimana blok ini berfungsi, bukan saja mereka belajar apakah bentuk bahasa JavaScript itu, tapi mereka juga belajar praktikal secara manual lah. Bagaimana ingin menggerakkan sesuatu dengan menggunakan block code. Mereka juga belajar untuk menulis bahasa komputer. Kalau di komputer benda-benda ni memang sudah ready made lah, ada banyak platform yang tidak payah pun kita pening-pening tulis. Tapi apa benda yang cuba kita instill dalam pelajar yang terlibat ataupun audiens yang terlibat adalah apabila mereka menggunakan Kampung Kod ini, mereka at least dapatlah basic macam mana cara untuk mempelajari asas coding walaupun tidak ada komputer macam itulah. Okey, so macam tadi Cikgu Stacy ada bagi tahu, projek ini memang dikenaran oleh pelajar lah. Kita akan training dulu pelajar di sekolah dari segi basic knowledge mengenai coding ini, dan sebenarnya benda ini pun mereka belajar juga masa tingkatan 1 dalam mata pelajaran khusus sains komputer kalau di MRSM. Lepas itu pelajar-pelajar lah bertindak sebagai facilitator dan mentor lah untuk mengajar pelajar-pelajar lain di sekolah lain, terutamanya sekolah rendah lah, target audience kami. Dan projek ini dilaksanakan secara percuma. Memang tidak ada apa-apa bayaran, cuma kit kita tidak berikanlah kepada mereka, sebab itulah kit yang kita gunakan berulang-ulang kali apabila kita pergi ke sekolah pada ketika itulah. Okey, kemudian dari segi impak dia juga sangat memberangsangkan juga lah pada awal dilaksanakan itu. Lebih daripada 14 buah sekolah yang terlibat, kebanyakan dia adalah pelajar tingkatan 4, 5 dan 6. Pelajar darjah 4, 5 dan 6. Lebih daripada 1,000 orang guru lah, okey, yang terlibat pada ketika itu. So hasil tu kita nampaklah pelajar ni dapat mempelajari hasil daripada soal sidik yang dibuat oleh pelajar sendiri. Data-data yang ditunjukkan, pelajar dapat mempelajari asas pengaturan komputer dengan mudah, dan aktiviti ini sangat menyeronokkan lah. Sebenarnya ini pembentangan yang sama saya buat masa saya bentang masa minta dana cikgu Kickstart tu. So mungkin ada cikgu yang wondering kan macam mana projek ini dilaksanakan. Mungkin ada cikgu yang belum tahu macam mana projek ini dilaksanakan lah. Jadi saya share macam mana dia dilaksanakan.
And then perkembangan projek selepas program Cikgu Kickstart. So kita baru mula tahun ini pada awal tahun sebab selepas diumumkan yang pelajar sudah bersemuka. Sebab pelajar kami pelajar asrama dan projek ini memerlukan pelajar untuk keluar ke sekolah dan melakukan aktiviti-aktiviti. Jadi ada beberapa lah kekangan kecil yang kami hadapi di sekolah sebab melibatkan banyak prosedur. Bila pelajar di asrama ini kan kebenaran untuk keluar, kebenaran ke sekolah tersebut dan sebagainya. Memang kita ada beberapa planning lah, macam kita buat webinar kah, tapi agak sukar untuk dilaksanakan sebab memang memerlukan untuk pelajar bergerak ke sekolah dan sebagainya lah, sebab dia unplug-kan, memang totally tidak rely on internet dan sebagainya lah. Sebab memang itu pun asas kenapa kita buat benda ini pada ketika ini, sebab kita sedar bahwa di Sabah ini terutamanya kawasan-kawasan luar bandar memang sangat-sangat limited in terms of dia punya akses kepada ICT lah. Jadi pun begitu, kita ada buat beberapa projek lah dan bulan 8 ni kita akan start kembali sepenuhnya dengan kerjasama daripada unit bimbingan dan konseling menerusi program outreach dan sebanyak 40% baharu dana, maksudnya dalam lebih kurang berapa hari, 3,000, 4,000 macam itulah. Okey, digunakan kebanyakan digunakan untuk membeli peralatan macam filament untuk 3D printing lah sebab kita tengah buat sekarang, kita sendiri yang buat dengan bantuan cikgu daripada sekolah. Kita pun ada dapat mesin 3D, jadi kita buat sendirilah benda itu. Okey, jadi apa yang kita buat sekarang, sebab kebanyakan pelajar yang memang awal-awal sertai kampung kod ini dia sudah habis sekolah sudah. Yang terakhir dia punya batch adalah tahun lepas punya pelajaran batch SPM. Dan alhamdulillah kebanyakan pelajar yang join dia punya projek ni pun dapat lulusan yang sangat-sangat memberangsangkan lah, 5A ke atas, ada yang straight A plus straight A pun ada juga. Saya tidaklah mau klaim bahawa itu adalah saya kan, sebab memang tidaklah, saya tidak mengajar mereka kan, tapi saya yakin hasil daripada projek yang dilaksanakan ini mereka ada confident yang mereka boleh gunakan untuk di-apply dalam dalam punya pembelajaran dan sebagainya lah. So, apa yang kita buat adalah kita cuba rekrut pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 untuk tujuan tujuan lebih sustain lah projek ini dilaksanakan. Sebab saya pun tidak tahu sampai bila saya berada di sekolah ini. Mungkin kalau saya pindah ke sekolah lain, saya mungkin akan bawa, tapi saya pun mau juga projek itu kekal di sekolah itu, sekolah saya sekarang ini, supaya dapat dikembangkan dengan lebih bagus lah. Dan kita apabila masuk sekolah, kita juga ada buat training dengan budak tingkatan 1 dan tingkatan 2 lah yang berminat untuk menjadi mentor. Bagaimana benda ini dilaksanakan lah. Kemudian dari segi upgrade, daripada kita masih kekalkan juga macam ni, tetapi tidak banyaklah, which kita akan bekalkan nanti kepada sekolah, dan kita akan bekalkan juga satu, ini yang ditunjukkan oleh guru lah, dia tidak minta saya untuk tunjukkan semua, ada faktor copyright, sebab belum copyright lah, jadi saya just tunjukkan macam ini saja. InsyaAllah nanti dalam masa terdekat saya akan kongsikan lah, okay, dengan team identification, laporan keseluruhan mengenai pelaksanaan benda inilah. Okay, dan yang terakhir adalah kita akan start buat program outreach. Asalnya kita mau radius 15 km sajalah daripada sekolah kita, tapi untuk projek pertama kita akan pergi 3 buah sekolah di Pulau Jambongan. Ini perjalanan dia 4 jam lah daripada Sandakan naik bot. Tapi memandangkan mereka memandangkan unit bimbingan dan konseling sebelum ini pun kita memang joint venture dengan orang untuk buat projek kampung kod ini untuk memudahkan pergerakan pelajar dan sebagainya. Jadi kita akan sekali lagi lah bekerja sama dengan mereka untuk pergi ke sekolah ini dan melaksanakan projek untuk kali pertama pada tahun 2022 lah, untuk kita kembangkan lagi kampung kod ini. Okey. So nilai pembelajaran yang saya belajar daripada pelaksanaan projek ini sejak tahun 2019 hinggalah sekarang, yang saya boleh sharekan dengan rakan-rakan yang join pada hari ini adalah, pertama sekali adalah kita kena sentiasa start kecil lah, begitu maksudnya. Bukan bermaksud kita tidak boleh berimpian besar, kita berimpian besar, tetapi jangan takut untuk bermula, itu dia punya poin. Kalau kita rasa yalah kita mesti bermula sekarang, kita tidak perlulah tunggu sesuatu projek kita itu sempurnakah, ataupun kita tunggu kita jadi pakar dulu kah, ataupun ini bukan bidang aku tak nak buat kah. Jadi kita mula sekarang, dan kalau kita rasa kita tidak ada, sebab kadang-kadang dalam pelaksanaan projek itu tuh ada masanya yang kita bergerak sendirilah.
ada masanya disebabkan oleh beberapa faktor. Sebab lain sekolah, lain environment-nya, lain support dosennya, lain support rakan-rakan sekerjanya, lain latar belakang pelajarnya. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah pilih dan bina sekali kita mungkin, bermula daripada yang kecil-kecil dulu. Insya Allah benda itu akan jadi besar dan besar. Dan saya semakin percaya bahwa kita kena sentiasa empower budak lah, sebab at the end tu kalau dia bukan bercerita mengenai guru tu, memanglah kita ni guru ni apa orang kata adalah lilin pembakar apa macam itulah selalu kita dengarkan. Tetapi at the end sebenarnya dalam pendidikan ini semuanya adalah akhirnya akan dilihat adalah studentnya, macam mana berjayanya. So itulah tadi kan saya cakap kenapa guru geografi tiba-tiba pula buat coding pula kan, suka-suka hati pula mau ambil tugas cikgu lain untuk selesaikan masalah itu. Bukan, sebab lagi pun saya di sekolah ini adalah guru inovasi dan aneka cipta. Saya percaya bahwa kalau saya sahaja yang tahu menggunakan teknologi ini kan, tapi student saya tidak tahu, saya tetap guru yang tidak berguna juga. That's why saya percaya bahwa dengan aktiviti empower student ini, tak kisahlah apa projek yang kita lakukan. Kita mau buat kampung kod kah, kita mau buat TikTok macam Cikgu Maggie tadi kah, ataupun macam Cikgu Khairul tadi kah. Kita kena sentiasa melaksanakan program yang at the end kita boleh memperkasakan pelajar kita. Sebab nanti pelajar ini akan dilepaskan, ilmu-ilmu ini akan di-apply lah oleh pelajar kita. Dan yang terakhir, kalau sebab saya tadi banyak bercerita mengenai peluang kan, macam iyalah mustahil lah kita sebagai seorang guru ni kan, kita tidak pernah mengeluh di sekolah kita kurang itu, kurang ini. Pelajar saya tidak tahu itu, pelajar saya tidak tahu ini, pelajar saya tidak boleh buat itu, pelajar saya tidak boleh buat ini kan. Tetapi kalau kita sentiasa dengan adanya sikap sebegitu dan sampai bila-bila lah kita tidak berkembang, memang kita punya pelajar pun akan begitu-begitu ya. Okay? Jadi kalau tidak peluang, kita lah cipta peluang itu sendiri. Dan kita kena percaya bahwa tidak ada perubahan kecil yang kita bawa itu boleh dianggap kecil. Walaupun orang cakap, biasa aja Bani dia buat ni, jangan peduli. Sebab mungkin biasa dia, tapi mungkin luar biasa kepada pelajar kita. Sebab audiens kita itu berbeza-beza. Okey? Dan boleh jadi perubahan kecil yang kita bawa macam kampung kod ini boleh beri peluang ataupun harapan kepada mungkin 1,000 orang pelajar luar bandar, mungkin 10,000 orang pelajar luar bandar. Okey? Jadi hopefully setelah kami comeback pada tahun ini dan akan start pada bulan 8 ini, akan beri lebih banyak peluang dan harapan lah bagaimana untuk kita bantu pelajar-pelajar B40 terutamanya di luar bandar untuk mempelajari asas pengacaraan komputer tanpa menggunakan komputer. Dan kita juga mau break stigma kepada pelajar-pelajar ini untuk kita melakukan sesuatu inovasi atau projek tidak perlu pun menggunakan teknologi yang kompleks. Dan akhirnya kita mau mereka nanti kalau mereka berjaya, orang sumbang balik macam begini kepada komuniti mereka di mana tempat mereka berasal pada ketika dahulu. So saya rasa itu sahaja kot daripada saya, perkongsian saya pada petang ini mengenai cerita kisah daripada kampung kod ini. Sekian.